Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu yang berada di dalam tahun 4? Okey, hari ini bersama lagi dengan Cikgu Mai dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okey, kamu sudah bersedia untuk belajar? Okey, hari ini kita akan belajar iaitu membina ayat menggunakan teknik skop, ya. Membina ayat menggunakan teknik skop. Modul cikgu dah bagi pada kamu hari itu, jadi cikgu nak terangkan sedikit macam mana cara untuk membina ayat menggunakan teknik skop ini. Walaupun kamu dah belajar sebelum ni, cikgu nak ulang semula apakah yang dimaksudkan dengan teknik skop dan macam mana kita nak membina ayat ni dengan cara yang sangat mudah, ya. Okay. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan skop? SKOP, ya. Teknik skop, SKOP, iaitu kalau S dimaksud dia untuk siapa. S ni untuk siapa? Contohnya Ali ke, Abu, Aminah, Fatimah, siapa untuk manusia. Apa ni untuk binatang, benda, contohnya binatang harimau ke, kucing, ya. Dan berapa pula untuk jumlah, ya. Contohnya setengah kilo beras ke, sebiji rambutan, contohnya, ya. Okey. Seterusnya K. K ni untuk kata kerja. K adalah untuk kata kerja. Kenapa dikata kata kerja? Sebab ialah kata perbuatan. Perbuatan, contohnya makan. Makan ialah perbuatan, ya. Makan. Membaca, contohnya. Membaca juga adalah perbuatan. Sebab tu dikata kata kerja, ya. Okay, banyak lagi perbuatan-perbuatan lain ni cikgu bagi contoh sahaja. Okey, seterusnya O. O ni untuk objek. Okey, objek contohnya nasi. Okey, buku. Okey, biasanya kata kerja ni selepas kata kerja makan kan akan disambut oleh objek nasi. Makan apa? Makan nasi. Okey, objeknya nasi. Kata kerjanya makan. Makan apa? Makan nasi. Kata kerja membaca, contoh. Membaca. Membaca apa? Membaca buku. Okey, objeknya buku. Biasanya kata kerja akan disambut oleh objek, ya. Okey, selepas O, P pula. Apa yang dimaksudkan P? P ni ialah perluasan. Okey, perluasan. Maksudnya, contoh tadi makan. Ali makan nasi di mana contohnya tempat? Di atas meja ataupun di dapur contohnya, ya. Okey. Ataupun ayah. Siapa dia? Ayah membaca, kata kerja membaca buku di ruang tamu contohnya. Ataupun perluasan ni kita boleh buat apa sahaja. Contohnya ayah membaca buku sambil duduk di ruang tamu. Ataupun Ali makan nasi sambil menonton televisyen contohnya. Dia ayat perluasan ni. Ayat mudahnya Ali membaca buku sahaja kalau ayat mudah, ataupun Ali makan nasi. Tapi kalau ada sambungan di belakang ayat tu, ayat perluasan dia, supaya ayat itu menjadi panjang, sebab tu ada perluasan di belakang ayat mudah itu, ya. Okey. Cuba kamu lihat gambar yang cikgu lukis ni. Okey, kita akan bulatkan gambar ni. Bulatkan, okey. Okey. Yang pertama kali kita akan bagi kata kunci perbuatan dia. Kata kunci ni ialah apakah yang dilakukannya, iaitu dia menanam bunga. Okey, kita tulis menanam bunga. Okey, kata kuncinya menanam bunga. Perbuatan dia menanam bunga. Okey, sekarang ni kita akan lihat pada gambar rajah skop, ya. Gambar rajah skop, ya. Ada S untuk siapa, K kata kerja, O objek dan perluasan. Okey, sekarang kita akan balik pada gambar ni, kita nak namakan
budak ni, nama dia siapa ya? Nama dia siapa? Nama dia, contohnya kita bagi nama dia Alisa. Alisa. Okey, kita bagi nama dia Alisa. Siapa dia? Alisa. Okey, siapa nama budak ni? Nama dia Alisa. Okey. Apa yang Alisa buat? Apa yang Alisa buat? Dia menanam, kan? Menanam. Menanam ni kata kerja, perbuatan dia iaitu dia menanam. Kata kerja dia menanam. Okey, menanam. Alisa menanam. Okey, menanam apa objeknya? Apakah objeknya? Bunga, kan? Okey, menanam bunga. Jadi tulis kat situ objeknya. Objeknya ialah bunga. Okey, dia menanam bunga. Kemudian ni ayat ni kira dah lengkap ni. Alisa menanam bunga. Sudah menjadi ayat yang lengkap ya. Tetapi ayat mudah lah ya. Okey. Tapi kita nak perluaskan ayat ini, kita nak perluaskan. Okey. Di mana dia menanam bunga? Di halaman rumahnya, contoh. Okey, sudah lengkap ayat ini ya. Okey. Jadi Alisa, siapa Alisa tu? Siapa Alisa? Kata kerja menanam, objek bunga di mana? Di halaman rumahnya. Ayat perluasan. Jadi Alisa menanam bunga di halaman rumahnya. Okey, begitulah ya. Secara mudah kita membina ayat dengan menggunakan teknik skop. Baiklah, cuba kamu lihat modul yang cikgu dah bagi pada kamu. Semua dah ada modul, kan? Dalam modul ini, dia suruh bina ayat menggunakan teknik skop. Ya, cikgu dah terangkan secara ringkas tadi. Okay, di bawah ni dah dinyatakan, dah ada rajah-rajah teknik skop dan juga kemudian akan ditulis dekat sini ya. Contohnya, yang ni yang kamu kena faham ni ya. Bila kamu lihat ni, ni dah ada ni. Dia dah bagi dah kata kerja dengan objek kat situ. Yang ni menggantung gambar contohnya. Kamu bulatkan ni, bulatkan dengan merah perbuatan dia yang pertama, menggantung gambar kan. Yang kedua ni, nombor 2, dia ada nombor 2. Membawa secawan air. Siapa yang membawa? Nanti kamu bagi tahu nama dia, siapa yang membawa. Sama juga yang tadi ni. Siapa yang menggantung gambar ni? Mana dia gantung? Ni membawa secawan air ni. Untuk siapa ni? Dah bawa cawan air. Nama dia siapa ya? Ni pula membaca surat khabar. Siapa yang membaca surat khabar? Di mana dia baca ya? Okey. Nombor 3. Nombor 3 membaca surat khabar. Nombor 4 melipat baju. Siapa yang melipat baju ni? Bagi tahu nama dia, perbuatan dia melipat, objek dia baju. Okey. Di mana dia melipat ya? Yang terakhir sekali, mengajar adik. Siapa yang mengajar? Ini adik, dua orang ni adik. Siapa yang mengajar adik ni ya? Perbuatan dia mengajar, kata kerja dia mengajar, objek dia adik ya. Okey, jadi kamu kan tulis kat sini. Yang ni contoh yang pertama dah tulis, Abu menggantung gambar di ruang tamu agar rumahnya kelihatan cantik. Okey, lepas tu nombor 2 kamu akan tulis kat sini. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, ikut nombor tadi ya. Ikut nombor yang dah ada. Kemudian bila dah lengkap rajah ini, kamu salin semula dekat sini. Salin ayat tu ya. Dekat sini. Okey, mudah saja kan? Okey, jangan stres-stres ya. Buat dengan berhati-hati ya, dengan tulisan yang cantik supaya mudah cikgu membacanya. Baiklah murid-murid, cikgu berharap dengan penerangan yang ringkas itu tadi, kamu dah faham apakah yang dimaksudkan dengan teknik skop untuk membina ayat mudah ya. Jadi buatlah kerja latihan yang cikgu berikan. Jadi cukup di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi jangan lupa hantar latihan kamu di Telegram ya. Selamat belajar.